Saudara, mari kita tundukkan kepala dan sekali lagi kita datang di hadapan 弟兄 Tuhan. 姐妹，我们一起低头，再一次的祷告。 Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. 主啊，我们来到你的面前， Mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami 我们恳求主你打开我们的心，我们的思想， agar kami boleh disiapkan untuk mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap pribadi kami. 好让我们可以聆听主你要向我们每个人说的每一句话。 Dan biarlah firman yang kami dengar boleh memberikan sebuah kebenaran yang membebaskan kami. 但愿主我们所听的一个真理，可以使我们得以释放， Dan kami boleh menjadi utusan-utusan Kristus, ciptaan baru di hadapan Tuhan. 让我们可以成为主啊，你基督的使者，成为一个新造的人。 Dan membiarkan Kristus yang semakin besar dalam hidup kami. 让我们可以让基督在我们里面越来的茁壮。 Tolong setiap kami ya Tuhan. 主啊，求你帮助我们每一位， Setiap hamba yang duduk mendengarkan dan kami yang akan menyampaikan dan juga menerjemahkannya. 无论是坐在聆听的，或者是在台上释放信息的、翻译的，都求主你帮助。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主基督名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi saudara. 弟兄姐妹们，早安， Bagaimana kabarnya? 大家好不好？ Kita bersyukur hari ini boleh kembali datang untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. 我们感谢主，今天我们可以再回到他的面前来敬拜他。 Mari saya ajak kita untuk melihat dua bagian firman Tuhan. 今天我们要翻开两处的经文， Yang pertama dari 2 Korintus 5 ayat 17. 第一处是在哥林多后书第5章第17节。 Mari kita memperhatikan 2 Korintus 5 ayat 17. 我们一起来看哥林多后书第5章第17节。 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Satu bagian lagi dari Galatia 2 ayat 20. 另外一处是在加拉太书第2章第20节。 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。 Ya, demikian firman Tuhan. 我们读经到这里为止。 Saudara, suatu kali ada seorang petani yang menemukan seekor anak burung elang yang terluka. 有一次，有一位农夫，他发现有一只受伤的老鹰。 Nah, sepertinya anak burung elang ini jatuh dari sarangnya dan terpisah dengan saudara-saudaranya yang lain. 好像这只小老鹰小鸟呢，是从它的鸟窝掉下来，而且它与其他的朋友分开了。 Karena merasa kasihan dengan anak burung elang ini, maka dia membawanya pulang dan dia merawatnya. 因为它可怜这个小鸟，所以他把它带回去，而且去照顾它。 Lalu dia menempatkan burung elang ini di antara kumpulan ayam yang dia pelihara di ladangnya. 然后他把这只小鸟放在一堆他就是饲养的那个鸡群里面。 Maka anak burung elang ini berperilaku seperti teman-teman ayamnya yang lain. 所以这只小鸟，它的行为呢，它的行动跟其他的那个小鸡是一样的。 Dia mencari makan di ladang, dia mematuk-matukkan paruhnya di tanah, mencari cacing dan sebagainya. 所以它就是用它的那个喙啄在地面上去觅食，跟其他的小鸡是没有两样。 Suatu ketika ada seorang pria yang melewati ladang yang berisi ayam dan satu ekor burung elang itu. 所以有一次，一位男生他经过这个一群小鸡，里面有一只小只的那个鸟。
Pria ini melihat ada keanehan yang terjadi pada burung itu. 所以这个男生看到这一只小老鹰呢，它有一个很奇怪的一个形象。 Dia adalah seekor burung, jelas sekali terlihat berbeda, tetapi perilakunya sama seperti teman-teman ayamnya. 在外观看来，它的确是一只小鸟，但是它的行动跟其他的小鸡是一模一样的。 Maka pria itu mengambil burung tersebut, 然后这个男士呢，就把这只老鹰呢，小老鹰把它拿起来， dan dia berkata kepada burung itu, "Kamu ini sebenarnya burung." 然后他对这个小鸟说：“你实际上你是一只小鸟，你是鸟， Kamu sebenarnya bisa terbang. 你应该是可以飞翔的， Ayo terbang." 所以来吧，你飞吧。” Dan dia melepaskan burung itu. 然后他就把这鸟放弃。 Tapi burung itu hanya terbang sebentar, kemudian dia turun lagi ke bawah dan mencari makan lagi seperti yang biasa dia 但 lakukan. 是这只小鸟它只飞下，然后它就再回到地面上，在那里是寻找食物。 Namun pria ini tidak menyerah, dia kemudian mengambil kembali burung tersebut dan membawanya ke sebuah bukit yang letaknya lebih tinggi. 然后这个男生呢，他就很不服气的，他再一次的把这小鸟拿走，带到他一个山上。 Dan kali ini dia kembali berkata kepada anak burung itu, "Kamu ini sebenarnya burung loh." 所以他再一次的告诉这只鸟说：“你其实是一只鸟。” Kamu bisa pakai sayapmu mengepakkannya dan kamu bisa terbang tinggi bebas di udara. 你可以展开你的翅膀，你可以飞翔，然后你可以探索这个天空。 Ayo terbang. 快点，你飞吧！ Kemudian dia melemparkan burung itu ke 然后 bawah. 他就把这只小鸟把它扔出去了。 Karena burung ini takut dia terjatuh, maka tanpa dia sadari dia mulai mengepakkan sayapnya dan dia terbang. 所以，因为这小鸟它怕跌倒，所以它开始展开它的翅膀，它开始飞翔。 Setelah dia terbang dan dia merasa, wah ternyata enak juga ya bisa terbang melihat langit yang begitu luas dan bisa terbang bebas kemanapun aku mau. 当它飞起来的时候，它才发觉，原来我可以自由自在的飞，是多么的好。他觉得很舒服。 Maka dia terbang dan tidak lagi pernah kembali ke ladang tempat dia tinggal itu. 所以从此以后，他就在天空飞翔，而且他再也不回到那一群鸡群里面了。 Nah saudara, selama ini burung itu berpikir bahwa dia adalah ayam. Makanya dia hidup dan berperilaku sebagaimana teman-teman ayam lainnya. 所以弟兄姐妹，一直以来，这只鸟，他认为说它就是鸡， Padahal dia adalah burung. Dia bisa 实际上它是一只鸟， terbang bebas kemanapun dia mau. 它可以自由自在的翱翔到它任何地方它所要的。 Dan benar saja, ketika dia menyadari bahwa dia burung, sayapnya bisa dipakai untuk terbang tinggi, maka terbanglah dia. 当他发现他有一双翅膀，他可以用来飞翔的时候，他就自由自在的飞起来了。 Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa pengenalan kita terhadap diri kita sendiri memiliki peran yang penting untuk mendorong kita melakukan suatu tindakan. 所以从刚才那个故事，我们可以看到，其实对我们自己的认知这对鼓励我们采取行动或者做某些事情是非常重要的。 Jadi kita perlu tahu dengan jelas siapa diri kita. 所以我们必须很清楚知道我们是谁。 Kita perlu tahu dengan jelas siapa identitas kita, kemudian barulah kita bertindak berdasarkan identitas itu. 所以我们必须了解我们的身份是什么，我们才可以按照我们的身份进行事。 Kalau hari ini di jalanan saya melihat ada mobil yang melanggar lalu lintas, 如果今天我在马路上看到有一辆车，它违规那个交通规则， belum lampu hijau dia sudah tancap gas, 在还没有绿灯，它已经踩油门了。 maka kalau saya lihat itu, saya mungkin hanya akan geleng-geleng kepala. 所以如果我看到这样的情形，也许我只是摇摇头而已。
Tapi beda ceritanya kalau saya adalah seorang polisi. 但是如果我是一位警察， Begitu saya lihat ada mobil yang melanggar lalu lintas, maka saya akan mengejar dan menilang mobil itu. 如果我是看到有这样违规交通违规的车辆，我一定会追他，而且我会开罚单。 Saudara, identitas ini juga menjadi kunci penting bagi kita dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. 所以弟兄姐妹，认识自己的身份也是一个要件，我们可以按照身份去行事，过我们的生活。 Apakah saudara tahu dengan jelas siapa identitasmu di dalam Kristus? 弟兄姐妹，你知不知道你自己在基督里面的身份是什么吗？ Dalam ayat yang kita baca tadi disebutkan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. 刚才我们所读的经文那里告诉我们，若有人在基督里，他是新造的人。 Identitas kita adalah ciptaan baru. 所以我们的身份就是一个新造的人。 Nah, ini adalah istilah yang unik. 所以这个名词是非常特殊的。 Dalam bahasa aslinya ada dua istilah yang dipakai untuk merujuk pada kata baru. 所以在原文里面，关于这个新的这个智慧，有两个字来代表。 Yang pertama adalah neos yang kemudian diserap menjadi new dalam bahasa Inggris. 第一的就是用 neos， 最后就被这个 new 的字来吸收了。 Neos ini artinya baru dari segi waktu. 所以 neos 的意思就是在时间上的新的意思。 Misalnya kita punya HP baru, kita punya baju baru, mobil baru, baru di sini bicara soal waktu. 所以例如我们有新的手机、新的衣服、新的车子，在这里新是代表着那个时间。 Kalau hari ini saya pakai baju baru karena bajunya baru dibeli dan baru dipakai. 所以今天如果我穿新衣服，代表说这个衣服我刚刚买的，我刚刚穿的。 Maka 5 tahun dari sekarang baju ini tidak lagi jadi baju baru. 但是如果过了5年之后，这件衣服已经不再新了。 Nah, waktu Rasul Paulus bicara soal ciptaan baru, kata yang dia pakai bukan neos. 当使徒保罗说到新造的人的时候，这个新他没有用这个 neos 来代表， Tapi dia pakai kainos, yaitu baru secara kualitas. 但是他用这个 kainos 来做代表，意思就是在质量上的新。 Pada waktu kita jadi ciptaan baru itu artinya ada kualitas dari dalam diri kita yang diperbarui. 当我们成为新造的人的时候，意味着在我们里面有一个品质是被更新的。 Ciptaan baru itu bukan artinya kita tiba-tiba berubah jadi Power Rangers atau Satria Baja Hitam dengan kekuatan super. 被新造的人不意味着是我突然变成一个很有能力的人，或者拥有超能力的黑钢骑士。 Ya, tidak seperti itu, saudara. 不是如此的， Saya tetap jadi Aini. 我仍然就是爱你。 Orang lain mengenal saya juga sebagai Aini, 所以别人认识我也是就是爱你这一位， tetapi dengan kualitas yang dari dalam yang diperbarui. 但是在我内在的品质已经被更新了。 Dan pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? 问题是这怎么可能发生呢？ Kenapa saya bisa jadi ciptaan baru dengan kualitas dari dalam yang diperbarui? 为什么我可以从内在具有这种新品质的新造的人呢？ Saudara, ciptaan baru ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah dan ini adalah bagian dari rencana keselamatan 所 Allah. 以弟兄姐妹，这样新造的人只能在由基督来完成，而且已经成为上帝对人类的那个救赎的计划之一。 Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka relasi manusia dengan Allah itu menjadi rusak. 当亚当跟夏娃跌落犯罪之后，所以人类与上帝的关系已经破灭了。 Manusia berdosa tidak mungkin bisa berelasi dengan Allah yang kudus itu. 所以人已经不可能再与那个圣洁的神有一个联系关系。
Tapi Allah mendesain kita supaya kita bisa terus berelasi dengan Dia. 但是上帝创造我们，他是设计让我们可以不断跟他有一个连结的关系。 Maka supaya kita bisa berelasi dengan Dia, kita perlu diubah menjadi ciptaan baru. 所以我们要能跟他不断有发生一个关系，我们必须要成为一个新造的人。 Ciptaan baru ini dimungkinkan oleh karya Kristus dalam hidup 而 kita. 且这新造的人，唯有基督可以完成。 Kristus mati bagi kita dan mendamaikan kita dengan Allah. 基督已经为我们而死，他已经让我们与天父和好了。 Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena menggantikan kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 神使那无罪的替我们成为罪，好使我们在他里面成为神的义。 Waktu kita percaya kepada Kristus dan menerimanya, maka manusia lama kita juga telah turut mati bersama dengan Kristus. 当我们接受并相信耶稣的时候，我们的旧人已经与基督同死了。 Hidup kita yang lama itu sudah berlalu, 我们旧人已经过去了， dan sekarang yang baru sudah datang. 新的已经来临了。 Kristus bukan hanya mati bagi dosa kita, tapi Dia juga bangkit dan hidup. 基督不单单为我们的罪而死，但是他也为我们而复活。 Dia hidup dan berdiam di dalam diri saya dan diri saudara. 而且他活在，而且他居住在你我里面。 Dia ada di dalam saya dan saya di dalam Dia. 我有在他里面，他有在我里面。 Dan kesatuan dengan Kristus inilah yang memberikan kita sebuah identitas baru, yaitu ciptaan baru. 这种与基督联合，给了我们一个新的身份，就是一个新造的人。 Dengan identitas baru ini, maka sebenarnya kehidupan kekristenan kita itu bicara soal bagaimana menjalani hidup ini dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. 有了一个新的身份，我们成为基督徒，生活实际上是谈论到我们要如何过生活，并意味着我们这一生。 活着的不再是我了，乃是在我里面的基督活着。 Karena Kristus yang tidak berdosa itu hidup di dalam diri saya, maka kini saya punya tujuan hidup, punya nilai orientasi yang baru yang berasal dari Kristus sebagai sumber hidup saya. 因为那无罪的基督活在我里面，所以这时候我的人生有了一个新的目标、新的价值、新的方向。 这一切来自于基督，作为我的生命的源头。 Karena Kristus hidup di dalam saya, maka saya hidup bergantung pada Dia. 因为基督活在我里面，所以我要依靠他，靠着他活下去。 Saya tidak lagi hidup di bawah kendali dosa. 我已经不在罪恶的控制下活着了。 Saya tidak lagi diperbudak oleh dosa. 我已经不再被罪来奴隶了。 Dosa berulang yang terus-menerus kita lakukan sebenarnya menggambarkan kebutuhan diri kita yang selalu mencari untuk dipuaskan. 所以我们不断的犯同样的罪，描述着我们有一个欲望，希望我们可以得到我们所需要的一个满足。 Semakin kita mencoba untuk memuaskan kebutuhan itu dengan melakukan dosa, maka kita akan merasa semakin tidak terpuaskan. 我们越试图要透过这个过犯来得到我们满足感，这种需要，我们就会越感到不满足。 Dan karena kita merasa tidak dipuaskan, kita cari lagi, kita lakukan dosa yang sama lagi. 因为我们觉得不满足，所以我们又重复的犯同样的罪，来寻找那种满足感。 Lalu kita menyesal lagi, kita merasa bersalah lagi. 然后我们再一次的后悔，我们再一次的感到内疚。 Tapi anehnya kita kembali melakukannya dan kita kembali jatuh pada dosa yang 但 sama. 很奇怪的就是，我们再一次的犯同样的罪，我们再一次的就是陷入那个同样的罪恶里面。 Kenapa bisa seperti itu? 为什么会这样呢？ Karena seringkali kita merasa, wajarlah namanya juga kita ini pendosa. 因为我们常常认为，
没什么，很正常的，因为我这就是罪人。 Namanya juga orang berdosa, pastilah bisa jatuh. 那罪人肯定会陷入罪恶里面。 Kalimat ini memang benar, 这一句话没错， tapi sayangnya tidak memberikan kebenaran yang utuh. 但是很可惜的，他没有给予一个真理，一个完整的真理。 Memang benar kita adalah pendosa, 没错，我们都是罪人。 tapi itu dulu, itu 但 sudah 是 berlalu. 那个已经是之前的事，已经过去式了。 Sekarang setelah kita menerima Kristus, kita ini sudah diampuni, kita tidak lagi dihukum dan dihakimi karena dosa kita. 那我们现在已经接受了基督，我们已经被赦免了，我们已经不再被我们的过犯来被定罪而审判了。 Karena Kristus telah melakukannya dengan sempurna bagi kita. 因为基督已经完完全全的为我们完成了， Dosa itu tidak lagi mendefinisikan siapa kita. 所以那个罪它已经不再可以就是告诉我们我们是谁， Dosa itu tidak lagi menjadi identitas kita. 然后那个罪也不再是我们的身份了。 Karena setelah kita percaya dan menerimanya, Kristus hidup dan berdiam dalam kita dan menjadikan kita ciptaan baru. 当我们已经真的是接受了那个基督，而且我们已经被成为一个新造的人，基督已经活在我们里面了。 Tapi ini bukan berarti bahwa setelah saya jadi ciptaan baru, saya tidak bisa jatuh lagi ke dalam dosa. 但这也不代表说我已经成为一个新造的人，我从此就不会再犯罪了。 Ini juga tidak berarti bahwa setelah itu saya kebal dari dosa, saya bisa hidup kudus, sempurna, tanpa cacat celah, tanpa dosa sama sekali. 这 Tidak. 也不意味着我可以一直过着很圣洁、很完美而无罪的生活，不是这样的。 Meski kita punya identitas yang baru, kita masih tinggal di dalam tubuh kedagingan kita. 虽然我们已经是有一个新的身份了，我们是新造的人了，但是我们仍然还存活在我们这个肉体上， Polusi dosa masih ada. 所以那个罪的污染还是存在。 Kita masih punya kebiasaan yang lama, memori yang lama. 我们还有旧的记忆、旧的习惯， Kita masih tinggal di dalam dunia yang telah tercemar oleh 我们 dosa. 还仍然活在这个已经被罪污染的世界里。 Di satu sisi ada Kristus dalam diri kita, ada Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. 一方面有基督，就是圣灵在我们里面。 Tapi di sisi lain ada kedagingan yang masih melekat dalam diri kita. 但是另一方面，也有这个肉体还连接在我们身上。 Dan celakanya keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh, makanya mereka selalu berkonflik. 所以很糟糕的就是肉体的情欲跟这个圣灵的那个欲望不断的有一个冲突，所以他们就在那里不断的有一个冲突。 Kata daging dalam bahasa aslinya itu berarti tidak terkoneksi atau tidak terhubung dengan Allah. 肉体这个字在原文的意思就是跟神有一个就是没有连接的，不能连接的。 Waktu kita hidup menurut daging kita, itu artinya kita tidak sedang terhubung dengan Kristus dan kita memilih untuk hidup menurut maunya saya. 所以当我们按照我们的肉体生活的时候，就意味着我们就是按照随心所欲的活着，我们跟神是没有连接的。 Tapi pilihan selalu ada di tangan kita. 但是那个选择性是在我们的手里。 Kita mau memilih untuk taat hidup menurut keinginan roh atau kita memilih untuk tunduk pada keinginan 我 daging. 们要选择顺服我们肉体，体贴我们的肉体的欲望，还是我们要顺服圣灵的欲望？ Dalam Galatia 2 ayat 20 tadi Paulus menyadari bahwa memang dia masih hidup di dalam daging ini. 所以在加拉太书2章20节，刚才保罗他很清楚，他明白，没错，他还活在这个肉体上。 Tapi dia memilih untuk hidup di dalam imannya, dalam anak Allah yang telah mengasihi dan memberikan diri untuk dia. 但是他还是选择
以信心活在那位爱他、为他舍命的神的儿子基督里面。 Saudara, kalau Kristus berdiam dalam diri kita, itu artinya memang kita ini didesain untuk hidup terus melekat pada Dia. 所以，如果基督活在我们里面，意思就是说，我们被创造是为上帝是设计，让我们可以与上帝不断有一个连结的关系。 Pada waktu kita mencoba untuk jauh dari Dia dengan hidup menuruti keinginan daging kita, maka kita pasti akan merasa tidak enak. 当我们就是按照我们自己的我们肉体的欲望生活的时候，我们按照受肉体的欲望行事的时候，我们会感觉到很不舒服。 Dan harusnya kita akan balik lagi untuk bergantung pada Dia, karena di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. 所以我们会再一次的回到神的面前，因为我们知道离了他，我们什么都不能做。 Burung elang dalam kisah tadi memang masih bisa mencari makan dengan mematok-matok paruhnya itu di tanah seperti ayam. 所以刚才那小老鹰，它还是可以好像一只小鸡，用它的那个会啄在地面上觅食。 Tapi karena dia tahu dia bisa terbang tinggi dan merasakan ternyata lebih enak untuk terbang bebas. 但是当它发现它可以用它的翅膀飞翔在空中，而且那么自由自在的时候， Maka simple, buat apa dia hidup seperti ayam? 所以很简单，它为什么还要选择好像鸡那样的方式过生活？ Saudara, kalau kita menyadari bahwa Kristus ada berdiam di dalam diri kita, maka seharusnya kita bertindak sesuai dengan identitas itu. 所以弟兄姐妹，如果我们很清楚基督有活在我们里面，我们是一个新造的人，我们有一个新的身份，我们就应该按照我们的身份处事为人。 Saya adalah pribadi tempat Kristus berdiam. 我这个人就是基督的居所。 Pantaskah saya melakukan hal yang tidak cocok dengan identitas saya? 我还适不适合做一些与我身份不同的事情呢？ Saya adalah pribadi tempat Kristus berdiam. 我这个就是基督的居所。 Mengapa saya harus membiarkan diri saya diperbudak oleh dosa atau kebiasaan tertentu? 为什么我还要被罪恶来控制、来管辖我呢？ Dan kalaupun sesekali saya masih bisa jatuh ke dalam dosa, 虽然偶尔我也还会犯罪， saya menyadari bahwa jatuh dalam dosa itu tidak enak. 但是我很了解，我很明白，犯罪是不舒服的事情， Hidup jauh-jauh dari Tuhan itu tidak enak. 而且远离神的那个生活是很不舒服的。 Maka saya akan datang kepadanya dan kembali bergantung pada Dia. 所以我再一次的会回到神的面前，我再一次的依靠他。 Sebagai pribadi tempat Kristus berdiam, 我们这是基督居住的居所， saya bebas melakukan segala sesuatu. 所以我有可以自由自在的随心所欲的做我要做的事情。 Tapi karena saya telah merasakan betapa indahnya tinggal melekat pada Tuhan, 但是我已经感受到，在我与神连接的那个生活是多么的甜美。 maka saya tidak akan melakukan hal yang bisa membuat saya jauh dari Dia. 所以没有任何事情会我愿意去做，使我跟他隔绝的。 Sebagai ciptaan baru, 我们成为一个新造的人， saya sudah dipuaskan dengan hanya berdiam dan tinggal dekat Dia. 所以我已经选择了，我要依靠他，记住在他里面。 Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita akan identitas baru kita di dalam Dia. 所以弟兄姐妹，今天神再一次的提醒我们有关于我们新的那个身份。 Mari ganti narasi lama kita dengan narasi yang baru. Saya adalah ciptaan baru yang di dalamnya Kristus berdiam. 所以让我们再一次的来改变我们的叙述。 那个旧事已过，我们要成为一个新造的人。基督在我里面，我在他里面。 Pernyataan ini bukan sebuah kalimat motivasi atau positive thinking untuk mensugesti pikiran kita. 这一句话并不是单单的就是要推动我们，或者是要鼓励我们， Tidak seperti itu. 并不是如此。 Tapi ini adalah sebuah kebenaran.
但是这是一个真理， sebuah karya Allah yang Dia kerjakan di dalam diri kita. 这是上帝的杰作在我们身上。 Dan Dia mau kita menjadi utusan-utusan Kristus. 他要我们成为他的使者， Dia mau karakter Kristus itu terlihat nyata dalam hidup kita. 他要基督的那个性格，他的性格是有在我们身上可以显现。 Mari kita adopsi kebenaran ini dan menghidupinya 但愿我们吸收这个真理，而且我们可以把它活出来， dan menjadikannya sebagai pendorong kita dalam 可 bertindak. 以成为推动我们在行事为人上。 Ada seorang pemuda Kristen yang aktif pelayanan. 有一位年轻的基督徒，他很热心的服侍， Hidupnya tampak baik-baik saja. 所以他的生活看起来很好。 Suatu kali dia datang menjumpai pendeta di 有 gerejanya 一次，他到教会找教会的牧师， dan mengakui bahwa kerohaniannya sedang tidak beres. 他很坦诚的告诉牧师说，他的灵命正在退步，正在糟糕。 Dia berkata, 他跟牧师说， saya sering dinas keluar kota dan tinggal di hotel sendirian. 所以我常常出差到外地，而且我一个人住在旅馆。 Dalam kesendirian di kamar hotel itu, saya jatuh pada dosa 而 pornografi. 且当我单独一个人在那个酒店的房间的时候，我就陷入在罪恶里。 Setiap kali saya jatuh, saya merasa bersalah. 每一次我犯罪的时候，我总是觉得很内疚， Saya datang pada Tuhan, saya minta ampun. 所以我一次来到神面前，我求他怜悯我、赦免我， Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. 而且我向他承诺说，我再也不犯这样的罪了。 Tapi saya tetap jatuh. 但是我仍然的跌倒， Saya mengakui hal ini kepada istriku. 然后我很坦诚的向我的太太承认这个过错。 Dia tampak sangat kecewa, 我的太太她非常的失望， tapi dia bisa memahaminya 但是她可以理解， dan dia berkata kepada saya, 所以她对我说 "Aku tahu itu bukan dirimu." 我知道那不是你。 Sampai di sini Pak Pendeta memotongnya 他讲到这里的话，那个牧师就打断了他的话， dan dia bertanya kepada pemuda itu, 然后牧师问他说 "Kalau begitu menurutmu siapa dirimu?" 如果这样对你而言你是谁呢？ Dan dia menjawab, 所以他回答说 "Ya, saya ini orang Kristen. 是的，我是基督徒， Saya percaya kepada Yesus dan saya berusaha untuk menaatinya. 我相信耶稣，我已经尽力的遵守他的诫命。 Saya pergi ke gereja, saya berjuang untuk tidak berdosa, saya berusaha jadi anak Tuhan yang baik. 我去教会，我很努力的不要犯罪，我尽力做一个好人。 Tapi jauh di dalam hatiku, aku menyadari bahwa aku hanyalah seorang berdosa. 但是在我内心的深处，我非常的了解，我只是一个罪人。 Pendeta ini kemudian mengetahui apa yang menjadi masalah dari pemuda ini. 这牧师最后他很明白这年轻人的问题的所在。 Dia membimbingnya dan melakukan pertemuan rutin dengan pemuda ini. 牧师辅导他，定时的与他会面。 Dia mengajarinya bahwa di dalam Tuhan kamu punya identitas yang baru sebagai ciptaan yang baru. 并教导他，他在上帝里面是一个新造的人，有一个新的身份。 Pemuda ini belajar untuk menghidupi identitasnya sebagai ciptaan baru. 所以 tempat 这位 Kristus 年轻 setia. 人，他试着活出他新的一个身份。 Dan beberapa tahun kemudian 过了几年， dia kembali datang menjumpai Pak Pendeta. 他又再一次的回到牧师面前， Dan dia berkata, 他对牧师说 "Muse, biasanya setiap kali saya pergi ke luar kota dan saya nginap di hotel, saya selalu cemas dan takut kalau saya jatuh lagi ke dalam：“ 他 dosa. 说，牧师，通常我每次出差住旅馆，总是会觉得很焦虑，很害怕自己会犯罪。 Tapi setelah pertemuan itu saya tidak lagi cemas. 但是经过那个会谈之后，我不再有忧虑了。
Waktu saya masuk ke kamar hotel menutup pintu, saya berkata dalam hati, 所以当我进到那个旅馆，我把门关上的时候，我对我自己说， saya tahu siapa diri saya. 我知道我是谁， Saya adalah anak Allah. 我是上帝的儿子， Saya adalah ciptaan baru. 我是新造的人， Saya didesain untuk mengalami relasi yang dekat dengan Tuhan. 所以我被设计是让我可以体会与基督有美好关系的人。 Saya tidak pernah tergoda lagi untuk mengakses situs porno. 所以我再也没有被这个色情网站引诱了。 Saya pakai waktu luang di hotel itu untuk beristirahat dan untuk membaca. 所以我只用我在那个旅馆房间里面的空档时间，我在那里阅读，我在那里阅读，在那里休息。 Saya tidak sedang membanggakan diri. 我不是在自夸我自己， Saya tahu saya masih bisa jatuh ke dalam 我知 dosa. 道有一天我还是会犯罪的。 Tapi dosa itu tidak lagi berkuasa atasku. 但是那罪恶已经不能再控制我了。 Saya tahu saya masih bisa berdosa, tetapi Allah tetap mengasihiku. 我知道我还会有可能犯罪，但是我也知道上帝仍然爱我。 Sejak saya mengerti kebenaran tentang identitas yang baru itu, 自从我很了解明白了那个新的身份之后， kebenaran itu membebaskanku 而且那真理已经释放了我， dan perubahan terjadi. 而且一个新的那个变化产生了。 Dan saya tahu hal ini terjadi karena Kristus yang ada di dalam 我 hatiku. 知道这一切的发生是因为基督在我里面。 Saudara, biarlah kebenaran ini juga dapat kita hidupi dan mengubah kita. 弟兄姐妹，但愿这真理也可以让我们改变我们，让我们可以有所改变。 Jika kita adalah ciptaan baru, kita sudah mengalami betapa indahnya relasi yang dekat dengan Tuhan 如 itu. 果我们已经是新造的人，而且我们已经感受过我们与他连接的生活是有多么的美好。 Betapa indahnya bisa dekat dengan Allah meski belum sempurna. 我们虽然还没有完全，但是我们可以与神有密切的连接，是多么的美。 Tapi akan datang waktunya nanti ketika kita bisa menikmati kesatuan dengan Kristus itu secara sempurna. 但是有一天，我们会与基督有一个完整、完全的一个生活。 Karena Allah akan mengubah langit dan bumi yang sudah tercemar dalam dosa ini menjadi langit dan bumi yang baru. 因为上帝他将改变这已经被罪恶污染的这世界，成为一个新天新地。 Dan saudara tahu, kata baru dalam langit dan bumi yang baru itu sama dengan kata baru yang dipakai pada ciptaan baru. 所以在这里的新天新地的新，跟一个创造的那个新的字是一样的。 Artinya, sebagai ciptaan baru, kita punya hak istimewa untuk menjadi miniatur penggenapan janji Tuhan. 这意思说，我们成为一个新造的人，我们就可以成为上帝应许来享受上帝应许的一个缩影。 Untuk mencicipi apa rasanya relasi yang dekat dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam 我们 dosa. 可以就是来体验到，就是正如亚当夏娃他们还没有犯罪时候的那种甜蜜，与神关系的甜蜜。 Dan nanti kita akan melihat janji itu tergenapi secara sempurna ketika kita tinggal bersama dengan Dia di langit dan bumi yang baru. 而且将来我们会在一个新天新地，与他有完成的一个实现。 Maukah saudara hidup sebagai ciptaan baru tempat弟兄姐妹。 Kristus berdiam? 你愿意成为一个新造的人，让基督活在你里面吗？ Kiranya Tuhan menolong kita. 但愿神帮助我们。 Mari kita tundukkan 我 kepala. 们低头祷告。 Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu. 主啊，谢谢你的杰作。 Terima kasih Engkau telah menjadikan kami ciptaan baru. 主啊，感谢你已经使我们成为新造的人。 Tolonglah setiap kami untuk kami boleh menghidupi identitas itu. 主啊，求你帮助我们，让我们每一个自己可以活出我们新的身份来。 Dan biarlah kami boleh terus hidup
dengan kesadaran bahwa Kristus ada di dalam kami. 但愿我们可以活着，我们可以意识到，真的基督你活在我们里面。 Biarlah kami boleh terus merasakan betapa indahnya tinggal dekat dengan 但 Tuhan. 愿我们可以体验到，主啊，我们活着与你联系是多么的美好。 Tolong setiap kami 主 Tuhan. 啊，帮助我们每一位。 Dalam nama Tuhan Yesus 我们奉靠主耶稣基督名祷告， kami berdoa. Amin. 阿门。